Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT pada pagi yang mulia ni. Bagi yang berkesempatan, marilah sama kita merujuk kepada kitab Bidayatul Hidayah, kitab karya Al-Imam Al-Ghazali yang terkemuka ini, yang menganjurkan kepada kita bagaimana mendapat hidayah daripada Allah SWT. Bahawa kalau kita perhatikan dalam kehidupan, ya, selamat datang kepada semua yang hadir: Hidayat Ahmad, Mahendra, Syahir, Asina Abdul Aziz, Wan Nimas, Suraya, Nur Yusuf, Nur Muhammad, Said Muhammad Nazri, Rizal Fendi, Wan Abdul Rahman. Ahlan wa sahlan semua yang hadir. Jadi sebagaimana manusia dalam bab keduniaan sebahagiannya begitu rakus, tidak mahu kehilangan walaupun serial, walaupun RM1, walaupun 10 sen. Kalau kita beli barang umpamanya, maka tidak mudah untuk mereka bagi diskaun. Kerana bagi mereka membagi diskaun itu akan menyebabkan terkesan kepada pendapatan mereka. Ini dalam bab keduniaan. Jadi bagi orang yang cintakan akhirat, mereka juga tamakkan setiap peluang untuk dapat pahala, walaupun pada kita, pandangan mata kita nampak macam kecil. Ya, Bunga Berguguran, Sadiqa Afiq, Mumtaz Jalil, Nurina Hussein, semua sahabat-sahabat yang hadir pada pagi ini. Jadi tuan-tuan perempuan yang boleh kalau sekalian, kalau ada peluang bolehlah share video ni kepada kawan-kawan kita, mana tahu padanya ada kebaikan, ada hidayah. Jadi kata Imam Ghazali dalam bab pertama, adab-adab menjelang pagi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Moga Allah merahmati pengarang kitab ini, Imam Ghazali, yang telah pun wafat sebelum kita lebih 700 tahun, hampir 800 tahun. Jadi mudah-mudahan Allah memanfaatkan banyak di atas ilmu yang ditinggalkan untuk kita, dan moga ia memberi guna kepada kita yang hidup untuk diamalkan. Baik, ketahuilah bahawa perintah-perintah Allah itu bentuk fardu dan juga sunat. Fardu adalah modal, wang asas perniagaan dan keselamatan daripada keburukan yang diperolehi melaluinya, dan keselamatan daripada keburukan yang diperolehi melaluinya. Yang kedua, sunat adalah keuntungan dan kejayaan mendapatkan kedudukan yang mulia diperolehi dengannya. Jadi ini satu bandingan untuk mudah faham, bahawa perkara yang namanya kewajipan adalah satu modal, sedangkan sunat adalah keuntungannya. Macam kita sembahyang subuh lah. Sembahyang subuh, salat fardu subuh itu modal. Tapi salat sebelum subuh itu adalah bonusnya, untungnya, profitnya. Kalau kita berniaga, kita buat PNL. Kita tengok apa yang tinggal, apa keuntungan yang kita dapat. Bukan pada banyak wang yang masuk, tapi kita melihat kepada banyak untung yang kita perolehi. Mungkin perniagaan itu besar, keuntungannya kecil saja. Mungkin perniagaan itu kecil tapi keuntungannya besar. Mungkin perniagaan itu besar dan keuntungannya besar. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, inilah usaha kita untuk memahami bagaimana pentingnya perkara fardu dan perkara sunat berlaku dalam masa yang sama, dilakukan secara konsisten, bukan buat satu tinggal satu, tuan-tuan. Kerana itu dalam hadis yang panjang, Nabi SAW telah pun menerangkan, maksudnya tiada siapa yang ingin mendekatiku menyamai dengan melakukan sesuatu yang aku fardukan ke atasnya. Seorang hamba yang sentiasa mendekatiku dengan amalan sunat hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, lidahnya yang dengannya dia berkata-kata, tangannya yang digunakan untuk memegang, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Wahai penuntut ilmu, kamu sekali-kali tidak akan capai ke tahap mendirikan segala perintah Allah kecuali mengawasi hati dan anggota badanmu setiap detik dan nafas sejak awal pagi hingga ke malam hari. Jadi mengawal diri kita, mengawal niat kita, mengawal hati kita. Ketahuilah bahawa Allah mengetahui isi hatimu, mengawasi zahir dan batinmu, memaklumi segala dalamnya, sedalamnya, sehingga saat hidup, lintasan hati dan langkah kakimu, hingga semua keadaan diam dan gerak gerimu dipantau oleh Allah SWT. Jadi sungguhnya kamu sentiasa berada di bawah kawalannya ketika bergaul dengan manusia atau bersendirian. Tidak ada satu makhluk pun yang pegun, yang tidak bergerak dan tidak pegun
bergerak dalam kerajaan dan kuasaannya, melainkan Allah mengetahui yang langit dan di bumi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dalam surah Ghafir ayat ke-19 Allah menyatakan bahawa dialah yang mengetahui pengkhianatan mata seseorang dan apa yang tersembunyi dalam hati. Jadi Allah mengetahui segala-galanya. Jadi oleh itu, wahai si miskin, beradablah di hadapan Allah secara zahir dan batin dengan adab seorang hamba yang hina lagi berdosa di depan Raja yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Saya dah terangkan tuan-tuan bahawa penggunaan bahasa oleh Imam Ghazali dan sebahagian daripada para ulama Islam, mereka menggunakan perkataan wahai si miskin, ya miskin. Miskin ini dimaksudkan bukanlah miskin harta, tapi kita ini merujuk kepada kekurangan. Nak dibandingkan dengan kekuasaan, kekayaan, perbendaharaan yang Allah ada, kita ni memang miskin. Yang kedua, kita miskin juga kepada rahmat Allah SWT. Berarti dalam hidup ini kita mengharapkan, mana miskin ni fakir. Fakir ni berarti kita mengharapkan rahmat Allah SWT. Maka ini istilah yang digunakan oleh kebanyakan para ulama membahaskan, memanggil orang yang baca kitabnya wahai miskin, kerana kita semua bukan orang yang miskin. Rosna Buniran, Zino Muhammad Nur, Barizan Jalil, Handri Harun, alhamdulillah yang dapat hadir pada pagi ini. Berusahalah agar Tuhanmu tidak melihatmu di tempat-tempat larangan ketika melarangmu melakukan sesuatu, dan tidak kehilanganmu di tempat-tempat perintah. Jadi janganlah kita cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Kita cenderung, kita pergi buat, kita melakukan perkara tersebut, kita bimbang Allah merhatikan kita di situ dan kita mati dalam keadaan melakukan buatan tersebut. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita dalam hidup ni kadang-kadang tidak ada pilihan, nak kena pergi ke pasar kerana kita lawan bertanggungjawab untuk membeli makanan, membeli buah-buahan contohnya. Maka pastikan waktu kita pergi tu kita tidak merewang-rewang, dah siap buat list apa nak beli, berapa jam duduk kat sini. Kerana kebimbangan si mukmin adalah ketakutannya mati dalam keadaan berada di tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni bila pergi ke pasar, sekurang-kurangnya bacalah bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau dah baca doa yang panjang yang pernah saya ajar kepada tuan-tuan, doa masuk pasar lagi baik. Jadi saya kamu sekali-kali tidak mampu melakukan sedemikian, melainkan kamu mampu membahagikan masa dan menyusun zikirmu dari pagi hingga malam. Jadikan dirimu sentiasa cenderung kepada perintah Allah dan yang dikenakan kepadamu sejak kamu bangun tidur hingga kamu tidur semula. Jadi pastikan jadual hidup kita ni seperti yang disebut dalam hadis tadi, banyak melakukan perkara-perkara sunat. Kerana perkara-perkara wajib, perkara-perkara rukun itu adalah modal, ra'sul mal. Tapi keuntungan dapat daripada ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan. Jadi pantaulah diri kita daripada mula bangun sampailah tidur semula, berapa banyak perkara kebaikan, amal soleh, perkara sunat yang dapat kita lakukan. Zikirnya, doanya, baca Qurannya, tolong orangnya, berkhidmat untuk ayah ibunya, buat baik pada jirannya. Jadi perkara-perkara ini akan menyokong perkara asas yang dinyatakan dalam hadis tadi. Jadi Allah SWT memfardu kepada kita ibadah yang tentu itu. Di samping itu ada ibadah sunat yang mencantikkan kedudukan kita, meninggikannya lagi. Baik, pertama Imam Ghazali mengajar kita, jika kamu bangun tidur, berusahalah supaya dapat bangun sebelum subuh, dan pastikan perkara pertama yang kamu lakukan ialah zikir kepada Allah. Ketika itu ucapkanlah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Ini doa yang biasa, tuan-tuan boleh lihat dalam ma'thurat sebagai contohnya. Kemudian yang kedua, bila kamu berpakaian, niatkanlah untuk mentaati perintah Allah, iaitu melihara auratmu. Waspadalah daripada menjadikan tujuan kamu pakaianlah untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk, nescaya kamu akan rugi. Ini sunat. Berpakaian pun ada doanya. Alhamdulillahillazi kasani min ghairi haulin wala quwwatin. Alhamdulillah, cukup pada Allah Ta'ala yang telah pun memakaikan aku pakaian ni tanpa ada kesusahan pada aku untuk mencarinya, membuatnya. Bayangkan baju yang kita pakai ni tuan-tuan, nampak mudah kita pakai, tapi sebenarnya di sebalik baju ini dibuat, kain kapas yang dikumpulkan daripada mungkin ulat kapasnya, dibentuk, dijahit, kemudian dipamerkan, dirak, orang menjual itu pun ada tanggungjawabnya, ada upah yang kena dibayar. Jadi banyak proses sebelum baju itu jatuh ke tangan kita. Jadi ini maksudnya doa yang Nabi anjurkan untuk kita baca bila memakai pakaian. Alhamdulillahillazi kasani,
syukur pada Allah Taala yang telah memakaikan aku baju ini min ghairi haulin wala quwwatin, tanpa ada kesusahan dan kepayahan untuk memperolehinya apa saja pakaian yang kita ada, tuan-tuan ya. Kemudian ada masuk ke dalam tandas. Kalau kamu masuk ke dalam tandas untuk qada hajat, dahulukan kaki kirimu dan keluar dengan kaki kananmu. Jangan kamu bawa bersama satu yang tertulis padanya nama Allah SWT. Jangan kamu masuk dalam keadaan kepala tidak ditutup serta berkaki ayam. Ini adalah adab-adab yang dianjurkan. Tutup kepala berarti tutup kepala dan kemudian jangan masuk ke tandas dalam keadaan berkaki ayam. Sediakan selipar kat rumah. Kalau ada setengah orang mereka melihat selipar yang lama itu, mereka merasa jijik, geli, dah bertukar warna, maka kita kenalah prihatin untuk tukar selipar itu masa ke semasa. Yang sepatutnya kena ada selipar untuk alas kaki kita ketika masuk ke tandas. Ini apa yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika masuk, berdoalah, Bismillah, a'udzubillahi minal rijzi wal najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Ya Allah, aku memohon kepadamu daripada kekotoran, si keji dan juga pengikut yang hina, iaitu syaitan yang direjam. Kerana syaitan duduk dalam tandas. Jadi itu sebab kita tak digalakkan untuk lama dalam tandas. Ada doa yang kita baca untuk memasuki tandas. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, bila keluar, amalkanlah walimu membaca ghufranaka alhamdulillahiladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Kami mengharapkan keampunanmu, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan daripadaku perkara yang menyakitkan dan mengekalkan perkara yang manfaat kepadaku. Ini doa keluar dari tandas. Ada setengah baca alhamdulillahilladzi afani, alhamdulillahilladzi azhaba anil aza wa afani. Boleh juga baca. Ya, mana-manalah. Kemudian disebut batu-batu kecil hendaklah disediakan sebelum qada hajat. Jangan kamu istinja dengan air di tempat qada hajat. Kamu hendaklah memastikan bersih daripada kencing dengan berdehem, meluruskan zakar dengan cara yang lembut sebanyak 3 kali dan melalukan tangan kiri di bawahnya. Ini apa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali. Pada zaman dahulu mereka tidak memiliki air yang mencukupi, maka mereka menggunakan batu atau bahan yang kesat untuk membersihkan anggota aurat daripada najis. Tapi kita pada ini alhamdulillah dah ada air mencukupi. Jangan kita melakukan perkara yang disebut di sini kerana ia tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Seandainya kita menggunakan tisu sekalipun, di negara-negara tertentu yang kita pergi tidak ada air, susah nak payah. Pergi ke Europe, tak ada air dalam tandas, yang ada adalah tisu. Maka belajarlah untuk guna tisu dengan cara yang betul. Ajarlah anak-anak kita, mana tahu satu masa nanti mereka berpeluang belajar di negara-negara barat, menimba ilmu perkara-perkara yang baik yang ada di barat. Mungkin mereka akan melalui pengalaman ini. Ajar mereka untuk bersuci dengan benda-benda kesat seperti tisu ini bukanlah semestinya disental, digarap sampai luka-luka anggota, tak. Ia sekadar menghilangkan sebagai satu memenuhi syarat. Kalau ada air lebih baik. Kalau tidak ada air, gunakanlah bahan seperti ini. Ini bicara 800 tahun lalu ketika kehidupan Imam Al-Ghazali tidak ada kemudahan macam kita susah untuk dapatkan air. Jadi ada benda yang kita baca, kita kena lihat dari perspektif moden, tuan-tuan ya. Jika kamu berada di padang pasir, maka jauhlah daripada pandangan orang dan berlindunglah dengan satu yang kamu dapati. Jika mendedahkan auratmu, jangan mendedahkan auratmu benar-benar sebelum kamu duduk. Jangan dedahkan auratmu sebelum kamu benar-benar duduk. Beza ayat ni. Jangan dedahkan auratmu sebelum kamu benar-benar duduk. Maknanya jangan berdiri buka aurat, mungkin ada potensi untuk lihat orang. Jangan menghadap matahari dan bulan. Jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika kamu qada hajat di tanah lapang, di padang pasir contohnya. Jangan duduk untuk qada hajat di tempat perkumpulan manusia. Jangan kencing dalam air yang tidak mengalir, di bawah pokok yang berbuah dan dalam lubang. Jauhilah kawasan tanah yang keras dan tempat angin bertiup agar tidak kena percikan najis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna amata azabil qabri minhu. Banyak azab kubur punca daripada air kencing. Maka tuan-tuan, ketika kita membaca hadis ini, hendaklah ambil pedoman, ambil berat. Masuk tandas untuk qada hajat, banyaklah istighfar pada Allah dalam hati. Ya Allah, terimalah istinja yang aku lakukan. Janganlah biarkan diriku bergelumang dengan najis, maka ibadahmu ditolak, ibadahku ditolak. Maka banyakkan diri kita mohon kepada Allah supaya dapat istinja, istibrak dengan betul ya. Seperti dianjurkan di sini, duduk, kemudian dalam adab yang diajar berdehem,
mengurut di bahagian bawah aurat bagi lelaki bagi pastikan tiada air kencing yang tertinggal dalam salurannya. Tongkatkan dirimu ketika duduk di atas kaki kiri. Jangan berkencing kecuali dalam berdiri melainkan dalam keadaan terpaksa. Kalau kita pergi sebagai contohnya di tempat tertentu tidak ada kemudahan untuk buang air kecil dan orang pun ramai menanti, kita terpaksa buang air kecil berdiri, maka dibolehkan. Bukanlah tak boleh langsung dalam keadaan haram, hukumnya tidak. Nabi SAW pun dalam hadis ternyata ada buang air kecil secara berdiri bila ada keperluan, tuan-tuan ya. Jadi jangan kencing berdiri kecuali dalam keadaan terpaksa. Gabungkanlah penggunaan batu dan air ketika istinja. Namun jika kamu milih salah satu saja, maka air lebih utama. Ini zaman dahulu punya bicara seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka menggunakan batu dan air kerana kekurangan air, susah nak dapatkan air, maka mereka menggunakan kedua-duanya sekali. Jika kamu menggunakan batu saja, maka hendaklah menggunakan 3 biji batu yang suci dan boleh membersihkan, lalu disapu di tempat yang perlu disucikan agar najis tidak berpindah ke tempat yang lain. Begitu juga kamu perlu melalukan bahagian aurat lelaki itu dengan 3 permukaan bagi seketul batu. Jika penyucian najis belum terhasil dengan 3 biji batu, maka sempurnakanlah dengan 5 atau 7 biji sehingga ia bersih dengan bilangan batu yang ganjil. Bilangan yang ganjil adalah sunat, sedangkan penyucian adalah wajib. Jangan kamu bersihkan melainkan dengan tangan kiri. Diajar kita bahawa Nabi SAW memegang benda-benda yang baik dengan tangan kanan, memegang benda-benda yang kotor dengan tangan kiri. Jadi pegang buku dengan tangan kanan, pegang benda yang kotor dengan tangan kiri. Maka ini dianjurkan merupakan satu sunat. Ketika istinja, maka ucapkanlah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kalau kita istinja, maka doalah dalam hati. Kalau dalam tanda umpamanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada penyakit nifaq dan bersihkanlah auratku, kemaluanku daripada perkara-perkara yang haram. Iaitu dimaksudkan sini fawahish, iaitu perkara-perkara yang melayakkan seseorang dihukum dengan hukuman hudud sebagai contohnya. Ia adalah berkaitan dengan zina, maka itu disebut dalam Quran sebagai fahishah, fawahish. Gosokkanlah tanganmu selepas selesai istinja dengan tanah atau dinding, kemudian basuhlah ia. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu perkara yang remeh, yang kecil, tapi ini nilai di sisi Allah SWT. Bersihkan tangan kita. Ini Islam dah mengajar kita lebih 1400 tahun, kata Salman Farisi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengajar kami segenap perkara kehidupan, sampai istinja pun Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam. Ada tak apa yang disebut sebagai ideologi negara-negara barat, timur yang mengajar kita protokol ataupun style untuk istinja, cara untuk istinja. Ini semua berdasarkan kefahaman mereka, tapi kita orang Islam diajar di satu ibadah kerana ia berkaitan dengan sembahyang. Tanpa istinja yang betul, sembahyang kita ditolak, tuan-tuan. Ajarlah kepada anak-anak kita supaya mengambil berat bab istinja ini tadi. Kerana dengan istinja yang betul, anggota mereka bersih, maka mereka boleh mengambil wuduk, boleh sembahyang. Andai istinja tak betul, kencing itu tidak dibasuh dengan betul, maka ia akan mengakibatkan tidak sahnya ibadah yang dilakukan. Kemudian adab berwuduk. Apabila kamu selesai istinja, jangan tinggalkan siwak. Kerana Nabi telah bersabda, matharatun lil fami wa mardatun li rabbi wa maskhatun li syaitani. Membersihkan mulut ini sama ada dengan berus gigi ke, dengan sugi ke, ia akan mencucikan mulut sebab Allah redha dan ia punca kepada kemarahan syaitan. Maka ambillah wuduk dan jangan lupa bersiwak ataupun berus gigi. Begitu juga salatun bisiwak afdal min 70 salatan bila siwak. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, sembahyang dengan bersiwak ataupun berus gigi lebih utama daripada sembahyang 70 kali tanpa siwak, tanpa berus gigi. Begitu juga hadis yang lain, qala Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalaulah aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku mewajibkan mereka untuk bersiwak atau berus gigi sebelum sembahyang. Dalam hadis yang lain Ahmad, umirtu bisiwak hatta khashitu an yuktaba alayya. Aku diperintahkan untuk bersiwak hingga aku bimbang ia diwajibkan ke atasku. Maknanya menunjuk kepada kita betapa Islam menjaga kebersihan. Bahkan ketika Nabi nak wafat pun sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat Aisyah radhiyallahu anha bersiwak, Nabi minta siwak itu untuk baginda bersiwak dengannya. Kerana Rasulullah SAW nak bertemu dengan Allah dalam keadaan mulutnya bersih, berbau harum, wangi.
Kemudian setelah bersiwak, duduklah untuk berwuduk sambil menghadap kiblat tempat yang tinggi agar kamu tidak kena percikan air, dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, wahai Tuhan, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu agar mereka tidak mendekatiku. Ini adab, tuan-tuan. Adab demi adab, akhlak, amalan yang kita nampak kecil, tapi bagi si salih, ia sangat utama. Ya, pada hari ini, tuan-tuan, ada sahabat saya, kalau tuan-tuan rajin tengok dalam Instagram, Encik Jasril, beliau mempunyai satu kaedah baru untuk menyimpan kayu siwak supaya tak terlupa. Kerana kayu siwak ni ibarat kayu, kita takut terlupa, dan penyimpanannya pun mungkin kalau dilihat setengah orang nampak macam kotor. Pada zaman sekarang manusia amat berat bab kebersihan. Maka saudara Jasril, sahabat saya ni, telah buat satu kontainer untuk letak kayu siwak itu supaya ia sentiasa bersih, kering. Dan kalau ia tumpul ataupun ia mengerbang di bahagian depan, itu boleh dikacip. Alat tersebut sangat sophisticated, tuan-tuan boleh lihat dalam Instagram beliau, siwak. Ditulis this, T-H-I-S, hadha. Ini merupakan satu bahan kreatif ciptaan seorang perempuan dari Dubai. Cara untuk berkekalan menggunakan siwak. Boleh tuan-tuan lihat. Setelah itu, basuhlah kedua tanganmu sebanyak 3 kali sebelum masukkannya dalam bekas, dan ucapkanlah Allahumma inni as'aluka al-yumna wal baraka wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Ini doa yang dianjurkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu keberkatan, kurniaanmu dan keberkatan. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada kecelakaan dan kebinasaan. Kemudian niatlah untuk mengangkat hadas atau mengharuskan salat, ibadah salat. Kamu tidak patut mengasingkan niat sebelum basuh muka, nescaya menyebabkan wudukmu tidak sah. Ini penting untuk kita niat pada permulaan wuduk. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berniat untuk angkat hadas, membolehkan bagiku untuk salat. Ini di awal wuduk yang kita lakukan. Baca bismillah, kemudian kita berniat, aku nak mengangkat hadas kecil dengan wuduk ini dan bolehkan aku untuk salat. Setelah itu, cedoklah air dengan tapak tangan dalam mulut dan berkumurlah sebanyak 3 kali. Ini kalau kita tidak mempunyai pipe ataupun kita berwuduk di kolam. Basuh dulu tangan tersebut sebelum kita celup ke dalam kolah yang ada di masjid. Berkumurlah sebanyak 3 kali. Lakukanlah dengan berlebihan ketika menyampaikan air ke pangkal halkum, melainkan ketika kamu puasa, maka lakukan dengan perlahan. Makna kumur sampai bunyi seperti itu. Dan lagi satu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ketika melakukan perkara itu, doalah Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati zikri lak wa thabitni qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, bantulah aku untuk membaca kitabmu, dapat banyak berzikir kepadamu, dan tetapkan aku atas kalimah yang benar dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Ketika berkumur tu, Allah berkumur pada doa dia, tuan-tuan. Ya Allah, bantulah aku untuk membaca Quranmu, banyak zikir padamu. Bantulah aku untuk menjawab ketika ditanya oleh malaikat dalam lahad nanti. Bantulah aku untuk tetap dalam Islam ini, hidup dan matiku, untuk banyak mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kemudian cedok air dalam tangan kanan untuk dimasukkan dalam hidung dan masukkan ke dalamnya sebanyak 3 kali dan hembuskan. Ini namanya istinsyaq dan juga istinthar. Ambil air, sebab kumur bagi bunyi ditekak, guguk seperti itu. Kemudian ambil air dengan tangan, masukkan ke dalam kedua hidung kita dan sedut. Namanya istinsyaq. Kemudian hembuskan keluar, namanya istinsar. Kalau boleh ketika menyedut air masuk dalam hidung, nama istinsyaq itu biar sampai ke pangkal hidung ini, ke atas ni, sampai terasa perit. Setengah pakar mengatakan kepada saya, tuan-tuan, wallahu alam, pakar perubatan, mereka mengatakan amalan Nabi SAW ini membantu untuk membuang kekotoran yang duduk dalam hidung kita, terutamanya bakteria-bakteria yang boleh mudaratkan kita, virus dan sebagainya. Ia sangat manfaat kerana Nabi SAW menganjurkannya, tuan-tuan. Ya, dan Nabi tidak bersabda melainkan kebenaran. Jadi wuduk jangan abaikan istinsyaq dan juga istinsar. Kalau boleh, tuan-tuan spend masa dengan anak-anak, ajar mereka macam mana istinsyaq ni. Tengok macam mana ayah buat. Masukkan air, kumpulkan air di tangan ni, sedut masuk sampai sakit kat atas ni. Tiap-tiap kali wuduk kena buat. Ia akan menghindarkan kita dari penyakit-penyakit bahaya, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi ketika masukkan air ke dalam hidung itu ada doanya. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, beri kepada aku nikmat menghidu bau syurga dalam keadaan kau redha kepada aku. Orang yang melakukan dosa besar, mereka tidak akan menghidu bau syurga, tuan-tuan. Orang yang
beriman adalah menjadi satu anugerah Allah untuk dapat hidup bau syurga ni 500 tahun sebelum sampai padanya perjalanan di mahsyar. Itu sangat luas, seperti yang berlaku pada seorang sahabat namanya Anas bin Nadir yang telah berkata kepada sahabatnya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhuma sebelum mereka masuki perang Uhud, bersungguh-sungguh untuk mati syahid dengan berkata, aku telah menghidu bau syurga di sini, sedangkan dia belum mati lagi, tuan-tuan. Dan memang ternyata Anas bin Nadir ni akhirnya mati syahid dalam perang Uhud. Kemudian keluarkan air daripada hidung itu dan doalah, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'idar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada bau busuknya neraka dan juga tempat tinggal yang buruk. Bau neraka ni busuk, tuan-tuan. Ya, bagaimana digambarkan peluh dan juga lemak ahli neraka itu turun ke dalam lembah di bawah neraka itu, baunya sangat busuk. Gambarnya sangat ini, tal'uha ka'nahu usyayatin, pokok yang ada dalam neraka itu macam rupa syaitan. Jadi orang yang peluhnya dipera, dagingnya, lemaknya itu cair masuk ke dalam wadi dan neraka itu baunya sangat busuk, tuan-tuan. Maka itu sebab dianjurkan kita ketika berdoa keluarkan air dari hidung dengan doa ini. Kemudian cedoklah air dengan tangan kananmu dan basuh mukamu, basuhlah mulai permulaan dahi hingga ke bawah dagu dalam ukuran tegak, dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Sampaikan air ke tempat at-tahzif, iaitu kawasan biasanya kaum wanita mengelakkan air menggunakannya, yang terletak di antara pangkal telinga hingga ke sudut dahi. Jadi aku maksudkan bahagian itu termasuk di bahagian dahi di muka. Jadi daripada sini menuju ke sini, tuan-tuan. Ya, bagi orang perempuan. Sampaikan air ke tempat tumbuhnya bulu, 2 kening, 2 belah misai, 2 bulu mata dan rambut bahagian tepi, sideburn, iaitu bulu yang dilari dengan kedua telinga mulai berjanggut di sini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, begitu detail apa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali bagi pastikan wuduk kita sah. Dan dalam wuduk yang sah itu bukan setakat rukun yang kita lakukan, perkara-perkara sunat pun mesti kita lakukan, kerana di akhirat nanti Rasulullah SAW akan kenal seseorang itu dengan tanda wuduk yang ada di wajahnya. Bila ditanya oleh para sahabat bagaimanakah mereka yang datang ke Kausar, telaga Kausar untuk minum, ada yang dihindar, dihalau daripadanya, diusir oleh malaikat, bagaimanakah Rasulullah mengenali umat Rasulullah dan juga mereka ingkar pada Rasulullah? Maka Rasulullah telah bersabda, sebagaimana seseorang tuan unta kenal pada untanya, maka aku juga kenal kepada umatku, kerana pada wajah orang yang berwuduk itu ada sinaran, ada cahaya. Biasakan diri kita berwuduk ketika nak keluar rumah, biasakan diri kita berwuduk ketika nak baca Quran, biasakan diri kita berwuduk untuk berbuat perkara-perkara kebaikan. Jadi wajib menyampaikan air ke kawasan yang tumbuh bulu, termasuk janggut yang nipis, bukan tebal. Ketika membasuh, maka ucapkan Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulmatik yawma taswaddu wujuh a'daik. Ya Allah, bersihkanlah wajahku, putihkan ia, jadikan ia bersinar pada hari engkau memutihkan, menyinarkan wajah para awliyamu, dan janganlah wala tusawwid wajhi, janganlah engkau hitamkan wajahku pada hari ada wajah yang dihitamkan, kerana mereka itu ingkar pada suruhanmu, melakukan maksiat terhadapmu. Jangan tinggalkan buatan menyelat rambut yang tebal. Menyelat berarti kita lalukan rambut janggut ini dengan air bersungguh-sungguh. Setelah itu basuhlah tangan kananmu dan kemudian tangan kirimu serta kedua siku hingga pergelangan, hingga ke pertengahan atas, kerana perhiasan dalam syurga akan dipakaikan ke tempat terkena wuduk. Nabi bersabda, tablughul hula haitsu yablughul wudu. Lagi kita mengambil wuduk dan sampaikan, umpamanya kat sini ke bahagian sini, sampaikan ke atas. Ya, tuan-tuan nampak tangan saya sampai ke sini. Basuh tangan sampai ke sini, lepaskan bahagian siku, kerana dalam hadis mengatakan perhiasan yang akan dipakaikan kepada ahli syurga besok sejauh basuhan wuduknya. Ya, ketika basuh tengah-tengah lengan ini cukuplah, kata Imam Al-Ghazali. Dan ketika membasuh tangan kanan, ucapkanlah Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah kitab amalanku di tangan kanan dan hisabku dengan hisab yang mudah. Saya pernah ajar tuan-tuan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, jadikanlah hisabku hisab yang dipermudahkan. Kemudian ketika basuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Doalah, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada diberi kitab ini di tangan kiriku ataupun daripada belakangku.
Kerana kitab akan diberi di akhirat dengan tangan kanan oleh orang beriman, manakala si kafir, si fasik, si mujrim, si muznib, mereka akan menerima kitab amalan sama ada daripada tangan kiri ataupun daripada arah belakang. Kemudian liputilah kepalamu dengan sapuan air, iaitu kamu basahkan kedua tangan, temukan kedua jari dengan tangan kanan kiri, takkan di bahagian hadapan kepala, gerakkan keduanya sampai ke belakang tengkuk, lalu kembalikannya semula ke bahagian awal kepala. Begitu dikira sekali, lakukan sebanyak 3 kali. Begitu juga pada anggota badan yang lain. Tuan nampak kita dah basuh tangan kita, letak macam ni. Saya buka kopiah tunjuk pada tuan ni. Nampak tuan? Tangan kita basah, dapatkan kedua jari ni. Nampak? Buat 3 kali. Begitu juga pada anggota badan yang lain. Maka ucapkanlah Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli arshik yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harim sya'ri wa bashari ala nar. Ya Allah, litupilah aku dengan rahmatmu, turunkanlah segala keberkatan atasku, dan naungilah aku di bawah arashmu yang maha mulia, yang tiada arash yang dapat menaungi manusia di akhirat melainkan arashmu. Ya Allah, jadikan kulit dan juga rambutku diharamkan ke atas neraka. Doa Allahu Akbar. Memang tidak ada dalam hadis tuan-tuan, tapi dia amal saleh, doa itu dituntut. Maka dalam setiap pergerakan wuduk itu ada doanya, kata Imam Ghazali. Kemudian sapulah air dari kedua telingamu pada bahagian luar dalam dengan air yang baharu, dan masukkan kedua jari telunjuk dalam kedua telingamu. Sapulah bahagian belakang kedua telinga dengan menggunakan ibu jari. Dah basuh belah kepala tadi, kemudian basuh tangan, ambil, masukkan jari ini. Faham tuan? Jadi masuk dalam telinga, dan kemudian ibu jari ini gerakkan di belakang telinga untuk pastikan telinga kita bersih. Kalau telinga kita mengalami gangguan penyakit dan sebagainya, penyakit kulit, maka mungkin kurangkan penggunaan air. Ini hanyalah sunat saja tuan-tuan ya. Ucapkanlah doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadi al-jannah fil jannati ma'al abrar. Ketika kita basuh kedua telinga, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang mendengar perintahmu, mematuhinya dan mengikutinya cara yang terbaik. Ya Allah, dengarkanlah untukku panggilan orang masuki syurga nanti bersama dengan golongan abrar. Kemudian sapulah air ke tengkukmu dan ucapkanlah Allahumma fuk rakabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Ini adalah satu galakan untuk basuh di bahagian tengkuk. Habis telinga, ambil air, sapu di bahagian tengkuk dan doa. Kemudian selepas itu basuhlah kaki kananmu, kemudian kaki kirimu hingga ke buku lali, dan selalah jari kakimu dengan menggunakan jari kelengking tangan kiri, mula dengan jari kelengking jari kanan hingga ke jari kelengking kaki kiri. Masukkanlah jari celah-celah jari kaki dan ucapkanlah Allahumma thabbit qadami, Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Iaitu ketika kita basuh kaki, Allahumma thabbit qadami ala sirati al-mustaqim ma'a aqdam ibadika salihin. Ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas siratal mustaqim bersama dengan hamba-hambamu yang saleh. Kerana titian sirat ini halusnya lebih daripada rambut di belah 7, lebih halus daripada rambut di belah 7, lebih tajam daripada pedang. Tapi yang akan menyelamatkan kita, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Orang yang beriman pasti akan ditasbitkan oleh Allah, berarti akan kukuh tetap di atas titian sirat itu tanpa jatuh tergelincir. Manakala si kafir, si fasik, si asin, dia akan tergelincir jatuh ke neraka, na'udzubillah. Kemudian bila basuh kaki kiri, hendaklah ucapkan Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadami ala sirat finnar yauma tazilu aqdamal munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas sirat daripada jatuh ke neraka pada hari engkau menggelincirkan kaki orang munafik dan juga musyrikin. Ini doanya tuan-tuan ya. Habis wudu, angkatlah pandanganmu ke langit dan ucapkanlah olehmu doa yang Nabi anjurkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadikas salihin wa ja'alni saburan syakura wa ja'alni azkuruka zikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini doa yang panjang, tetapi yang ma'athur daripada Nabi hanya pendek saja.
Di Imam Ghazali bawa panjang tuan-tuan ya. Doa ni adalah waktu dimustajabkan doa. Seperti nyatakan hadis selepas wudu. Kalau kita dapat amal yang pendek pun dah cukup. Pendeknya apa? Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Dah cukup tuan. Kalau dah baca yang panjang lebih baik. Boleh ingat. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan kami dari kalangan taubat, wa ja'alni minal mutatahirin, jadikan kami orang yang bersuci, waj'alni min ibadikas salihin, jadikan kami di kalangan hamba-hamba yang salih. Ini doa Nabi anjurkan baca selepas wudu, maka diampunkan semua dosanya. Baik tuan ya, siapa yang baca semua doa dalam wudunya, maka keluarlah segala dosanya daripada anggota badan. Seperti Al-Imam Abu Hanifah melihat orang mengambil wudu, Allah bagi kasyaf pada Abu Hanifah, melihat orang mengambil wudu itu air yang jernih kena pada anggotanya turun menjadi keruh, kerana ia membersihkan semua maksiat yang dilakukan oleh anggota-anggota tersebut tuan-tuan. Bagi kaum ibu, kaum muslimat, siap-siap wuduk daripada rumah. Nanti kalau kita keluar mungkin susah nak ambil wuduk, terutamanya pada musim PKP sekarang ni. Lebih baik kita stay kat rumah lah, tapi ni cerita dalam keadaan general Jadi jauhilah 7 perkara ketika berwuduk. Yang pertama, jangan mengibas-ibas air untuk mencikkan air, mengganggu orang keliling. Kan ambil wuduk tu buat macam tu pula, habis orang keliling kita kena. Jangan menampar muka dan kepala dengan air. Jangan ambil air baling seperti itu. Jangan bercakap-cakap ketika wuduk. Jangan menambah basuhan wuduk lebih daripada 3 kali kerana ia pemaziran. Melainkan kalau ada anggota yang perlu kepada keraian minyak ke, ada kekotoran yang perlu dihilangkan ke, maka kita perlu basuh lebih 3 kali. Jangan berlebihan menggunakan air tanpa keperluan. Hanyalah kerana waswas. Kerana waswas itu daripada syaitan, dan ada seekor syaitan namanya Al-Walhan yang kerjanya untuk melupakan kita, melalaikan kita, menjadikan kita was-was dalam mengambil wuduk itu. Jangan berwuduk dengan air musyammas, artinya air yang panas. Kita tinggalkan air dalam kereta jadi panas, kita ambil wuduk dengannya, hukumnya makruh. Jangan berwuduk dengan bekas dari tembaga, ini juga makruh. Jadi ini 7 perkara yang dianggap sebagai makruh dalam wuduk, diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah beri ilmu pada kita, beri manfaat. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Samalah kita mengakhiri kuliah kita dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله آمين. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa untuk share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Dan sahabat saya Anwar mengajar, kalau kita nakkan video ni sampai kepada tuan-tuan, tuan-tuan kena pergi kat Facebook, tekan bahagian loceng tu, supaya semua notification akan sampai kepada tuan-tuan. Terima kasih Farid Misbah, terima kasih kepada Zara, Hafizah Jazuri, Anda Mansur, Sauda, Suzi Nida. Terima kasih semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.